Bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di pohon manggis. Bukan sembah sebarang sembah,
sembah mohon memulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada penonton-penonton sekalian. Bertemu lagi kita pada pagi yang berbahagia ini dalam slot Bengkel Kepimpinan Rukun Tetangga, anjuran Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan, Brigade Negaraku dan Persatuan Belia Warisan Perdana. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu transformasi kepimpinan rukun tetangga dalam komuniti dulu dan masa kini. Untuk membincangkan satu tajuk yang sangat menarik untuk kita kupas, kita bawakan pada hari ini seorang insan atau seorang tokoh yang dikenali di kalangan ahli-ahli rukun tetangga. Tidak lain tidak bukan yang berbahagia Datuk Baharin Idris, mantan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Kita bersama dengan seorang yang berpengalaman luas dalam pengurusan rukun tetangga, aktiviti berkaitan rukun tetangga, bukan saja di peringkat komuniti tetapi di peringkat nasional. Jadi, Datuk, kita punya penonton pada pagi yang berbahagia ini berminat nak tahu sedikit latar belakang, pengalaman Datuk sendiri dalam pengurusan ataupun kata perjalanan rukun tetangga di negara kita, Datuk. Pengalaman saya lah. Pengalaman, Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana mengundang saya. Saya ni lebih kurang setahun yang lalu lah bersara. Baru lagi tu. Daripada sektor awam. Dan pengalaman dalam bekerja itu memang sepenuh masanya dengan Jabatan Perpaduan Negara lah. Dan memang Jabatan Perpaduan Negara ini salah satu daripada fungsinya ialah menguruskan perjalanan organisasi kemasyarakatan di bawahnya, iaitu rukun tetangga. Rukun tetangga. Jadi sejarah rukun tetangga ni kalau nak tahu banyak. Nak tahu sejarah saya pun banyak juga. Kan? Tapi lebih baik kita ini bercerita tentang sejarah rukun tetangga itu sendirilah. Okay. Dari segi apa yang pernah lah saya lalui. Saya mulakan karier tahun 86. Tahun 1986. Waktu itu saya menjawat jawatan sebagai pegawai perpaduan di daerah Sentul, wilayah Ustaz Kuala Lumpur. Dan setahun selepas itu saya ditukarkan di bawah pentadbiran jabatan yang sama tetapi di daerah yang lain lah. Maknanya saya bertugas selaku pegawai perpaduan daerah Ceras. Jadi pengurusan RT pada ketika itu, masa itu kita di bawah Ordinan Akta Darurat, di mana rukun tangga itu diletakkan di bawah peraturan-peraturan perlu 1975 lah. Peraturan kecil lah di bawah Akta Ordinan Darurat tu. So pada ketika itu rukun tangga bergerak atas platform kejiranan. Dan kita tahu sejarah lebih awal daripada itu, sejak rukun tangga diperkenalkan 1975, rukun tangga adalah organisasi yang diwujudkan untuk tujuan mengawal keselamatan di kawasan-kawasan komuniti, di kawasan-kawasan perumahan. Okay. So apabila masa berlalu, keadaan keselamatan bertambah baik dengan kerjasama pihak berwajib lah, pihak polis, pihak tentera. Sebab pada ketika itu ancaman komunis, ancaman subversif kan cukup hebat, jenayah pun tinggi. Jadi sebab itu peranan rukun tangga 1975 itu diberikan penekanan ataupun fokus kepada membuat rondaan wajib. So 83 diperkenalkan konsep baru, iaitu konsep kejiranan. Yang saya ingat dari segi sejarahnya lah. Okay. Jadi pada ketika itu rukun tangga menjalankan peranan untuk menggalakkan semangat kejiranan, menyemarakkan semangat kejiranan. Dan kita tahu rukun tangga ini adalah satu organisasi yang diwujudkan di kawasan-kawasan perumahan, pinggir-pinggir bandar dan juga dalam bandar. Jadi yang mana penduduknya gencam, berbagai kaum, Melayu, Cina, India, orang Sabah Sarawak pun dah datang ke Kuala Lumpur contohnya. Jadi bandar-bandar pada ketika itu dah mula dibanjiri oleh masyarakat daripada berbagai kaum. Sebab latar belakang masyarakat kita begitu. Kan? Kita punya ethnicity, kaum kita memang pelbagai. Jadi bila bandar begitu gencam, taman-taman perumahan pun wujud. Jadi rukun tangga menjadi salah satu ejen yang diwujudkan oleh kerajaan untuk menghubungkan, merapatkan hubungan masyarakat. Satu platform yang penting dalam kejiranan. Pada ketika itu. Jadi waktu 1986 tu memang aktiviti kejiranan memang cukup hebat lah. Mana fokus rukun tangga memang fokus pada kejiranan dengan harapan apabila kejiranan masyarakat di kawasan perumahan itu baik, sekaligus dia dapat menjadi ejen yang memantau perkara-perkara yang lain, termasuklah kebajikan, keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat rukun tangga ni dia punya
era peralihannya dari segi peranan dan fungsi itu memang mengikut kesesuaian masa lah, peredaran masa. Dan secara ringkasnya pada tahun 2000 lah. Pada tahun 2000 rukun tangga fokusnya lebih kepada elemen ataupun kepada aspek pembangunan komuniti. Okay. Sebab kita lihat ancaman dari segi keselamatan mungkin dah berkurangan. Kejiranan pun mungkin dari segi faktor kejiranan pun mungkin agaknya kawasan-kawasan yang tertentu nampak makin lama makin baik. Walaupun kita tahu itu masih lagi boleh orang kata apa dilihat secara dari sudut yang berbeza lah. Sebab ada tempat bagus, ada tempat yang mungkin kejiranan dia tak bagus kan. Ya, tapi secara keseluruhannya konsep atau pendekatan baru rukun tangga berfokus kepada membangunkan aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Mungkin kita fokus pada kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat. Dan di samping itu tidak mengabaikan tugas-tugas yang asas lah, kejiranan dan juga keselamatan. Jadi itulah sikit sebanyak kalau kita lihat. Dan hari ini kita lihat di bawah Kementerian Pentadbiran Kementerian Perpaduan Negara, saya percaya bahawa dengan isu perkara yang kita sedia maklum apabila COVID melanda, saya ingat gerak kerja kita banyak berubah lah. Yeah. Jadi sebab itu saya nampak hari ini peranan rukun tangga dahulu dan sekarang, dan di masa yang akan datang sudah pasti perlu ada perubahan-perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikannya. Dalam pengalaman Datuk memimpin ataupun berada dalam organisasi jabatan kerajaan yang memantau terus rukun tetangga ni, bagaimana Datuk melihat perubahan dari sudut kepimpinan, pelaksanaan program 30 tahun dulu menuju ke era, kata orang tu, era milenium, era teknologi pada ketika ini? Macam mana perubahan dari sudut program, dari sudut kepimpinan tu berbanding dengan dulu? Memang tidak dapat dinafikan lah. Sebab dulu dan sekarang memang jauh berbeza lah. Dan kalau kita buat perbandingan dalam banyak aspek, kan, perbezaan tu sangat ketara. Kalau satu ketika dahulu orang melihat rukun tetangga ini sebagai salah satu organisasi yang memberi tumpuan kepada elemen keselamatan. Bila sebut rukun tangga, dia tahu rondaan malam. Rondaan malam. Itu yang dia tahu tentang rukun tangga. Dan selepas itu bila kita perkenalkan konsep kejiranan, ada lagi orang yang memegang persepsi yang lama. Kan, padahal rukun tangga dah berteraskan konsep baru kejiranan. Maknanya ada lagi orang yang tak tahu. Kecuali mereka yang memang berdamping rapat lah dengan jabatan, berdamping rapat dengan rukun tangga. Jadi mereka ni fahamlah tentang perubahan yang dibawa pada ketika itu, itu konsep kejiranan. Dan bila kita perkenalkan setiap dasar baru, program baru, memang ada lagi yang ketinggalan ni. Masih ada yang berpegang pada persepsi yang lama lah. Itu satu. Yang kedua pula kalau kita lihat dari segi cabaran kepimpinan. Kepimpinan itu memang satu tahap cabaran yang pada saya sangat utama lah. Sebab yang itu akan menentukan orang kata apa, hala tuju lah keberkesanan rukun tetangga bagi sesebuah kawasan. Dan kepimpinan ini juga melibatkan orang kata apa, pengurusan jabatan juga kan. Kalau dilihat di peringkat daerah tu kepimpinannya dah tentu pegawai. Di peringkat negeri itu pengarah kan. Dan di peringkat kebangsaan tu sudah tentulah pengarah, ketua pengarah dan sebagainya kan. Dan di bawah kementerian pula ketua setiausaha, dan di atasnya itu YB menteri kan. Jadi isu kepimpinan ni dia melibatkan setiap lapisan, dan kita tak boleh bincang secara orang kata terasing lah, sebab dia saling berkaitan. Dan hari ini pula dengan sistem orang kata apa, komunikasi yang semakin terbuka, orang rukun tangga public dia boleh deal direct dengan menteri. Betul kan? Jadi tak ada halangan. Jadi satu ketika dahulu mungkin kalau kita banding tahun 70-an, era 80-an, era 90-an, mungkin perkara ini mungkin tak berlaku. Kalau berlaku pun mungkin dalam kategori yang tertentu apabila YB Menteri turun padang baru berjumpa dengan publik. Tapi hari ini tak payah turun padang pun. Dia boleh berhubung. Dia boleh berhubung terus dengan YB Menteri. Melalui media sosial dan sebagainya. Jadi itu satu cabaran dari segi kepimpinan yang mana kalau kita lihat protokol kan, mungkin dah tak relevan. Kalau dulu orang kata dia ada lapisan-lapisan yang tertentu kan. Jadi mungkin tak berapa ini. Dan kalau kita lihat pula, kalau dulu satu ketika orang kata kita nak berjumpa face to face. Kan? Maknanya komunikasi interpersonal itu sangat penting. Sangat penting. Kalau kita tak menghadap orang tu, kita rasa tak jadi kerja tu, tak bincang. Tapi hari ini tak perlu benda tu. Semua boleh lakukan secara maya kan. Dan kita boleh gunakan kita punya teknologi kan. Jadi itu satu perkara yang mungkin ada dia punya baik buruknya lah kan. Kesan-kesan yang kalau kita lihat. Dan dia sekaligus memberi kesan macam tadilah soalan Tuan Fungsi tadi, iaitu kepada cabaran dari segi kepimpinan kan. Dan ada orang take things for granted lah, dia anggap benda tu macam remeh. Tapi kalau kita lihat komunikasi interpersonal sangat penting kan.
Macam kita berguru lah. Kan? Kalau kita merujuk pada buku saja, tanpa menghadap guru, tak jadi. Tak jadi. Kan? Tapi kalau kita pula menghadap guru saja, tanpa merujuk pada ilmu-ilmu tambahan memberi pembacaan, tak jadi juga. pun tak lengkap. Jadi dia mesti satu proses yang saling melengkapi lah antara satu sama lain. Jadi cabaran kita dari segi kepimpinan ni, yang saya nampak, dia reflect kepada personality individu itu sendiri. Sebab itu waktu saya menjalankan tugas pada masa yang lalu, penekanan yang saya beri ialah kepada bagaimana kita membina individu yang betul-betul kompeten untuk menjalankan tugas bagi tujuan pengurusan rukun tetangga, pengurusan perpaduan. Jadi maksudnya kat situ ialah kita melahirkan pegawai ataupun kaki tangan warga jabatan yang berminat. So minat menjadi satu perkara yang sangat penting. Jadi peringkat jabatan Datuk katakan tadi telah menyusun ataupun pegawai-pegawai yang betul-betul berminat, betul-betul kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas, menyampaikan pelaksanaan kepada peringkat bawahan. Betul. Jadi macam mana Datuk melihat masyarakat punya engagement dengan rukun tetangga ni? Adakah masyarakat di era sekarang masyarakat masih lagi menerima kaedah rukun tetangga ataupun ada kawasan menerima, ada kawasan agak macam mana pandangan Datuk? Dia macam kata saudara fungsi itu betul lah. Dia bukan semua kawasan tu kita boleh buat satu generalisasi lah. Kita buat satu benda yang umum kan. Semua sama tak? Betul. Kalau kita lihat ada kawasan rukun tetangga yang boleh berdikari kan. Sebab kepimpinan dia bagus. Dia mempunyai idea, dia mempunyai ruang dan peluang untuk mendapat dana dan sebagainya untuk bergerak sendiri. Dia boleh independen. Tanpa mengharapkan bantuan yang banyak, penyelidikan yang banyak daripada pegawai. Mana pegawai tak payah guide dia. Ya. Mana pegawai tak payah turun nak selalu beritahu dia begini tak payah. Dia boleh jalan sendiri. Dia proaktif. Dia sangat proaktif. Dan benda tu on track. Ada juga yang proaktif tapi out of track. Yang itu pun kita kena kawal. Okey. Dan masa yang sama kalau kita ada satu lagi senario yang mana rukun tangga kepimpinan dia pula dia jadi mau kata apa macam tukul dengan pahat. Nak kena ketuk jalan pun ada juga. Dan ada kawasan yang kalau kita lihat ketuk tak jalan juga. Dia dalam kategori kalau kita melihat kajian dari segi social dynamic dia macam laggard group. Kita tak boleh nak ubah dia. Dia memang core degil. Memang keadaan dia tak jalan. Dan kita ubah kepimpinan tak jalan juga. Ubah nak cari pemimpin tu mungkin makan masa. Ada juga cabaranlah kepada kita yang menguruskan rukun tetangga. Tapi macam kata soalan saya tadi, saya seronok juga sebab masyarakat ni dia melihat kalau rukun tetangga ni kreatif, proaktif macam saya sebut tadi, dia membuat program yang sesuai dengan kehendak dan keperluan masyarakat dan engagement itu berlaku. Sokongan, support itu akan datang. Dia akan seronok, dia akan enjoy. Dan rukun tangga tu maknanya di kawasan-kawasan yang tertentu tu sangat dialu-alukan kehadirannya. Contohnya macam waktu COVID ni lah. Bila kita ada kawasan PKP kan, bila pergerakan terkawal, ada orang yang tak boleh bekerja, ada orang yang hilang pendapatan. Jadi ada setengah-setengah rukun tangga yang saya dengar dan saya pun melihat pada ketika itu saya dah bersara kan. Jadi saya dapat maklumat daripada pegawai, saya pun tanya-tanya juga apa yang rukun tangga buat. Ada yang proaktif menguruskan komuniti dia melihat kepada keperluan pada ketika itu. Ada yang perlu bantuan, ada yang nakkan makanan kan, ada yang perlukan pakaian waktu banjir contohnya kan, dalam COVID berlaku isu-isu yang macam ni, berlaku pula banjir. Ada pula bencana-bencana lain kan, ribut dan sebagainya. Jadi ada kawasan rukun tangga yang pada ketika itu tampil dengan pantas menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang itu sangat dialu-alukan dan masyarakat akan seronok. Dia akan rasa terpanggil untuk menyokong. Dan begitu juga kalau katakan kawasan tu ada ancaman dari segi keselamatan, kejiranan kan, kes-kes jenayah-jenayah kecil, curi, pecah rumah. Apabila rukun tangga proaktif, beri kerjasama, buat rondaan contohnya waktu PKP mungkin tak ada rondaan, tapi kerjasama tu dibuat. Pemantauan tu dibuat secara tidak langsung. Kerjasama dengan pihak berwajib, pihak polis contohnya. Jadi dia nampak peranan rukun tangga tu sangat diperlukan dan sangat relevan. Jadi masyarakat akan sokong. Dia yang jadi masalah tu apabila kepimpinan dalam rukun tangga itu sendiri dia tak tahu hala tuju. Dia tak tahu mana nak pergi. Dia tak tahu apa nak buat. Sedangkan masyarakat di bawah ni macam-macam dia nakkan begini. Tapi dia tak tahu tempat nak mengadu. Dan dia pula tak tahu di mana nak mengadu. Sedangkan di situ mungkin ada salah satu organisasi masyarakat yang ada mungkin rukun tangga. Tapi bila benda tu tak berlaku, macam orang kata tak matching kan, tak dapat nak kita pertemukan dua pihak tu, jadi ada gap. Bila ada gap, itu yang kita katakan berlaku masalah yang dalam istilah yang disebut dalam dasar yang baru dilancar oleh kementerian tu, yang dasar perpaduan negara, yang disebut tentang hakisan kan, hakisan sosial. Ada gap. Maknanya kita tak dapat nak merapatkan jurang itu, keperluan masyarakat
dengan kepimpinan yang tandus dari segi hala tuju. Jadi tak dapat nak matching benda tu. So itu menjadi cabaran kepada kita. Sebagai orang yang berpengalaman dalam jabatan yang melihat kepada perpaduan negara dan integrasi nasional tu, kita secara tiba-tiba tahun 2020 kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19 yang boleh kata mengubah norma kehidupan masyarakat ni. So bagaimana Datuk melihat dari segi bermulanya PKP pada Mac 2020 sehinggalah ketika hari ini? Adakah pandemik ini telah menyatukan rakyat ataupun membangkitkan perpaduan antara rakyat ni dalam konteks masyarakat Malaysia? Saya melihat yang perpaduan ni dia very dynamic. Daripada dulu, sejak ialah kita ambil ukuran. Kalau kita nak buat satu ukuran tu, kita ambil daripada mula kita merdeka kan. Ya. Kita pada ketika itu nak mencapai kemerdekaan, rakyat itu cukup bersatu padu. Semua menyokong. Nak merdeka, nak merdeka, nak merdeka. Akhirnya, alhamdulillah negara kita merdeka. Dapat bercantum pula dengan Sabah Sarawak, bentuk Malaysia 1963. Masa itu solidariti, patriotism sangat tinggi. Tapi lepas itu merosot. Tahun 69 contohnya kan. Sejarah melihat ketegangan kaum, rusuhan yang kita tak nak sebut selalu kan. Lepas itu bersatu balik. Ya. Dan lepas itu ada ketikanya panas balik. Jadi temperature, suhu perpaduan ni dia turun naik ni macam suhu badan lah. Turun naik. Turun naik. Jadi bila saya sebut tentang hari ini, bila kita melihat tentang cabaran COVID kan, bila berlakunya COVID-19 melanda negara, melanda dunia. Ya. Jadi memang satu kejutan. Saya pula seronok pada kita sebab saya baru meraihkan persaraan. Jadi ada satu situasi yang dia bercanggah dengan diri saya lah. Cuma saya rasa tersekat. Biasanya orang bersara nak jalan-jalan. Ya. Saya pula tak boleh jalan depan belakang. Depan rumah, belakang rumah. Tersekat pula. Jadi tersekat. Saya kata, asal apa yang menyekat saya ni kan? Orang dulu-dulu cerita bila bersara enjoy. Saya tak boleh enjoy. Jadi saya melihat pada masyarakat kita, ini satu kejutan. Saya rasa saya pun terkejut. Lepas saya bersara seolah-olah dapat satu perintah tak boleh keluar rumah pula. Jadi bila kita melihat yang macam tu kan, saya merasakan bahawa saya setuju dengan saranan kerajaan yang mengatakan bahawa kita perlu berubah. Ya. Maknanya semua peringkat kita kena adapt, kita kena menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku dengan persekitaran sekarang yang baru ni. Dengan wabak yang semacam ini, cuma kita bersyukurlah sekarang ni dah mula ada vaksin kan. Vaksin pun dah datang dan kita harap mudah-mudahan dengan vaksin tu nanti kita dapat pulih lah. Cuma dengan norma baru ni saya ingat bukan sekadar rukun tangga kena berubah, saya ingat semua level, semua peringkat. Pentadbiran pengurusan keluarga kena berubah. Elemen kejiranan pun dah mula berubah sebab masing-masing cukup berhati-hati. Ya. Cuma satu yang bagusnya kita nampak bahawa hari ini perkara yang ada kaitan dengan kesihatan sangat dipentingkan oleh semua masyarakat, semua peringkat. Jadi maknanya macam perpaduan lah. Semua bersatu. Semua bersatu untuk itu. Ya. Jadi bila kita lihat hari ini orang kata kesihatan itu sangat penting. Jadi bila kesihatan itu sangat penting, tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan kan, semua rasa penting. Begitu juga perpaduan. Maknanya tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan orang asli pun, dia rasa perpaduan pun penting. Jangan usik ni. Kalau kita usik, takut kita merana. Jadi kalau begitu kesedaran dia, saya nampak ada positifnya lah dalam konteks cabaran COVID ni. Dan dia macam seiring juga dengan keperluan untuk kita mempertahankan perpaduan dalam masyarakat. Dan kalau kita lihat dalam konteks yang positif, bila berlaku ancaman wabak COVID-19 ni, rakyat bersatu untuk bantu. Ya. Sangat prihatin. Dan seiring pula dengan dasar kerajaan hari ni kan, dengan konsep prihatin ni. Kalau kita lihat apabila tercetusnya COVID ni, ada yang kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan, dan kita pula dapat lihat di media-media massa dan media sosial, kita tengok bantuan disalurkan tu tanpa mengira kaum. Yeah. Ada cerita masyarakat Cina membantu masyarakat Melayu, masyarakat Melayu membantu masyarakat India dan sebagainya. Adakah itu satu indikator perpaduan yang sangat baik dalam negara kita? Saya melihat dulu satu ketika kita perkenalkan satu slogan perpaduan di hati. Ya. Saya nampak pada ketika itulah, pada ketika waktu kita mentadbir, saya nampak bahawa hati masyarakat Malaysia ni baik. Ya, betul. Jadi itu lambang pada saya, hati masyarakat kita ni tak kiralah apa kaum dia, sangat mulia. Nak membantu. Cuma yang macam kata saudara tadi, kita berharaplah supaya perkara yang semacam itu dapat, orang kata apa, dijadikan sebagai salah satu, orang kata apa, polisi lah, atau satu dasar jati diri lah yang dipegang oleh setiap warga Malaysia. Yang tersemat di hati. Tersemat di hati. Sebab kalau kita bimbang, macam kata saudara tadi, kita perpaduan ni, dia boleh tercabar anytime. Dia boleh digugat pada bila-bila masa. Kalau kita tengok dalam masa kita nak menangani isu COVID-19,
Bila saya sebut tentang perpaduan tadi, ada satu ketika dia nampak macam sangat harmoni kan, sangat kuat. Tapi ada ketikanya orang marah pula. Dalam keadaan waktu kerajaan nak menangani wabak ni pada menular, orang marah pula, kenapa sambung lagi? Sebab masing-masing mula rasa tekanan. Kan? Yang itu pun kita kena uruskan dengan betul. Sebab itu saya agak kepimpinan dalam komuniti, sama ada rukun tangga ataupun apa saja pertubuhan yang ada, kalau boleh sentiasa alert lah, sentiasa peka. Sebab pressure ni, masyarakat kita dia sampai satu peringkat, kita takut dia burst. Dia tak boleh tahan, dia tak boleh kawal. Sedangkan yang nak kita kawal, benda yang kita tak nampak. COVID-19 ni, virus tu kita tak nampak. Dalam masa kita nak mengawal benda yang tak nampak ni, dia boleh marah. Dia marah dengan sekatan-sekatan yang diperkenalkan oleh kerajaan dengan tujuan untuk nak kawal benda yang tak nampak tu. Jadi kawalan yang semacam itu kadang-kadang dia dia bercanggah dengan kehendak individu. Individu tu nak bebas, tapi dia tak boleh bebas. Kenapa aku disekat? Sedangkan dia ada keperluan pula, dia terpaksa keluar untuk cari makan, dia terpaksa keluar untuk cari kerja, dia terpaksa keluar untuk cari bantuan. Tapi bila sekatan-sekatan yang macam itu berpanjangan tanpa intervensi daripada pihak yang sepatutnya mainkan peranan, macam rukun tangga contoh, orang tengah, pegawai contoh, Tuan Padang beri penjelasan kepada masyarakat, media massa contohnya beri penjelasan kenapa benda ni perlu dibuat. Dan kalau katakan mereka ni perlu bantuan, apa bentuk bantuan yang diperlukan, salurkan. Jadi maklumat tu kalau dapat disalurkan, diuruskan dengan betul, mungkin kita boleh kontrol. Sebab perpaduan tadi macam saya kata tadi, dia fluctuate, dia macam ombak. Ada masa dia tinggi, ada masa dia rendah. Dalam masa kita nak mengawal COVID ni pun kita dah dengar ada orang yang marah kerajaan, ada orang marah pihak sana, ada orang marah sini. Yang hantar bantuan pun dia marah. Kau asyik hantar ke sana je, aku ni tak nak ke? Timbul cerita yang semacam itu kan. Jadi macam kata saya tadi, ada pro yang kalau kita lihat yang baiknya bila COVID ni kita melihat yang tadi perpaduan tu solid di hati. Semua nak membantu. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua tampil. Tapi masa yang sama, dalam masa COVID ni juga kita tengok ada pihak yang muncul marah. So kena ada check and balance lah. Sebab kalau kita lihat bukan semua pihak berpuas hati dalam apa keadaan sekalipun. Masih ada pihak yang tidak tetap. Dia benda tu tetap akan berlaku. Dia kalau secara majoriti ni begitu, kalau kita lihat macam kalau kita belajar ekonomi, mungkin tuan dalam bidang ekonomi barangkali kan. Kalau kita tengok normal curve tu, dia akan ada majoriti di atas, tapi di ada end kita kena lihat ada satu percentage yang kumpulan tu kena kita jaga, yang dipanggil sebagai kumpulan minoriti ataupun isu-isu terpinggir yang mungkin tak besar isu tu tapi dia boleh mengebak. Kita tak nak dia mempengaruhi kumpulan yang besar. Betul. Itu yang nak kita kawal. Okey Datuk, dalam kebelakangan inilah kita dapat lihat walaupun rukun tetangga ni telah lama ditubuhkan, kebelakangan ini kita dapat tengok banyak pula pertubuhan NGO, pertubuhan sukarela yang tertubuh, yang bergerak dalam komuniti, bergerak dalam masyarakat, dalam negara. Sejauh mana keistimewaan rukun tetangga ni kalau kita nak bandingkan dengan NGO-NGO yang wujud pada ketika ini? Dari segi structure ke, dari segi macam mana? Keistimewaan ni. Banyak. Kalau lah. saya nak cerita banyak. Mungkin saya bias. Mungkin saya bias lah. Okey, macam ni sebab kalau ikut pengalaman saya, pada saya rukun tangga ni dia ada banyak advantage. Dia ada banyak kelebihan. Pertamanya kalau kita lihat berbanding dengan pertubuhan sukarela yang lain, rukun tangga ni dia ada direct supervision tu. Dia ada penilaian terus daripada pegawai, daripada jabatan. Ada jabatan yang menjaga dia. Berbanding dengan NGO. Macam contohnya tuan sebut tadi, brigade apa tadi? Brigade Negaraku. Di bawah jabatan mana, kementerian mana? Mana pegawai dia yang kita nak rujuk? Kalau kita di daerah, di negeri, mana pegawainya, mana pengarah dia? Dan bila kita mesyuarat, dia datang tak datang. Bila kita buat program, dia turun tak turun. Guide kita kan. Rukun tangga dia direct supervision. Dia ada pegawai negeri, pegawai daerah, pegawai zon. Manja rukun tangga ni. Special. Yang kedua, dia ada grant. Dia ada grant yang terus datang daripada jabatan. Yang dijanjikan dia buat akta rukun tangga, kalau tak silap saya lah. Memang maknanya jabatan akan menyediakan, kerajaan akan menyediakan dana untuk membantu, memberi grant kepada rukun tangga setiap tahun untuk basic activity. Mana jaminan kewangan dah ada. Dan yang kedua, dia ada akta. Akta ada sendiri, akta rukun tangga dia boleh, cara nak mentadbir tu dah ada garis panduan yang jelas di bawah akta. Dan kalau kita lihat pula dari segi dia punya SOP ataupun peraturan-peraturan pentadbiran rukun tangga ni, dia tak perlu mesyuarat agung. Dia tak perlu dipilih oleh penduduk satu taman, tak payah. Pasal dalam akta tu dia pegawai boleh melantik dia dalam akta. Jadi kalau kita tak payah melobi pun, tak payah berpolitik dalam taman, barangkali hubungan baik dengan jabatan, kita mungkin dipilih, dilantik untuk menjadi salah seorang ahli jawatankuasa dalam rukun tangga kawasan perumahan kita. Jadi tak payah, tak ada politik lah. Sebab itu bagus rukun tangga ni, dia punya platform tu tadi ialah perpaduan. Sebab bila kita berpolitik, nak kempen, nak melobi, dah mula ada fraction kan. Dah mula ada grouping. Ada pecahan. So advantage banyak saya nampak.
Dan tidak juga menafikan yang NGO lain pun ada juga kelebihan-kelebihan dia. Cuma bila saudara tanya tadi, dia punya mana yang lebih baik, pada saya lah kalau kita tahu, dan kalau masyarakat di luar sana tahu tentang advantage yang ada pada rukun tangga, rasa saya ramai masing-masing menyerbu masuk rukun tangga. Semua nak tubuhkan rukun tangga. Cuma satu cabaran daripada dulu sampai sekarang yang rasa saya masih lagi belum selesai ialah dia minta allowance lah kepada pemimpin rukun tangga. Okey. Kalau dia minta allowance, saya ingat kalau dia buat kementerian yang baru, dia buat pentadbiran menteri yang baru, saya ingat benda tu mungkin boleh dilakukan. Kalau dapat diberi allowance pada rukun tangga, barangkali kepimpinan rukun tangga akan jadi satu pertubuhan yang menjadi rebutan di peringkat masyarakat. Secara positifnya lah kita lihat. Kita lihat secara positif. Orang yang jadi pengurusi itu barangkali kalau kata dibayar allowance 1,000 sebulan, saya rasa dia punya langkah lebih perkasa daripada yang sedia ada kan. Itu yang pada saya dari segi advantage yang ada pada rukun tangga lah. Kita bersama penonton-penonton yang ada, kebanyakannya ada daripada kepimpinan rukun tetangga yang berada di seluruh negara yang menonton kita pada pagi ini, Datuk. Jadi pastinya penonton ingin juga mendengar tips-tips ataupun pengalaman yang bagi Datuk dari segi program, dari segi menyusun gerak kerja dan sebagainya. Tapi kita berehat seketika dulu dan kita akan kembali lagi sebentar lagi. Bersatu semua menjaga perpaduan negara kita, Malaysia. Saling membantu bekerja sama, perkasakan komuniti negara. Itulah semangat kejiranan mulia. Bersama sepakat kita berjaya. Bangsa hormat menghormati, raikan kepelbagaian sesama kita. Ayo semua, mari kita jayakan. Oh, rukun tetangga, tingkatkan perpaduan. KRT Tonggak Perpaduan Komuniti. Itulah tajuk video lagu yang kita saksikan sebentar tadi. Bukan hanya kita hafalkan lirik di bibir, tetapi apa yang baik itu harus kita amalkan sentiasa dalam komuniti dan dalam kehidupan seharian kita. Okey, berbalik kita dengan ahli panel kita pada pagi ini. Bagi Datuk, ramai penonton kita di kalangan pemimpin-pemimpin KRT ataupun masyarakat yang duduk dalam komuniti ni nak tahu, Datuk, sekadar daripada pengalaman Datuk, apakah tips-tips perkongsian ataupun panduan yang Datuk nak berikan kepada kepimpinan komuniti hari ini dalam melaksanakan rukun tetangga di kawasan masing-masing? Wah, ini tips ni banyak ni. Saya ingat kebanyakan pemimpin dalam komuniti kan, dia tahu peranan dan tanggungjawab yang perlu dimainkan. Cuma sekadar mungkin nak mengingatkan kembali lah kan, perkara-perkara penting lah yang pada hemat saya. Antaranya yang dapat difikirkan ialah kalau dapat kita perkukuhkan minat lah dan kecenderungan kita untuk gerak kerja yang kita ceburi. Contohnya kalau kita jadi pemimpin dalam rukun tangga, pertamanya kita tanya diri kita, kenapa kita pilih rukun tangga ni? Sedangkan ada banyak pertubuhan sukarela yang lain ada. Kenapa kita pilih rukun tangga? So, maknanya mesti ada keistimewaan yang ada pada rukun tangga yang menyebabkan kita tertarik untuk menyertainya. Satu. Jadi apabila kita begitu, kita juga kena bertanya pada diri kita tentang apakah kehendak
ataupun keperluan di peringkat masyarakat supaya rukun tangga itu dapat melakukan yang terbaik. Dia akan menjadi satu perkara yang seimbang lah, yang cantik kan. Kalau sekiranya kita mampu melakukan satu program, satu pendekatan aktiviti yang seiring dengan keperluan dan kehendak masyarakat itu sendiri. Dia jadi cantik. Dia tak jadi kalau sekiranya masyarakat tak berkehendakkan perkara itu, tapi kita buat. Jadi kita shock sendiri dan kita jadi organisasi yang tidak popular dan tidak dikehendaki oleh masyarakat. Itu antara perkara yang saya ingat sangat penting. Dan di samping itu juga kita dalam keadaan sekarang ini cabaran kita begitu banyak. Dalam masa kita nak menguruskan komuniti, kita jangan lupa bahawa matlamat akhir kita ialah nak mewujudkan kesejahteraan dan perpaduan di peringkat masyarakat. Dan kadang-kadang ada juga di kalangan pemimpin-pemimpin yang kita bimbang sekali ialah pemimpin rukun tangga. Sekiranya dia sendiri tak dapat nak mewujudkan kematangan dalam diri dia. Dia matured. Dia kena matured. Matured maksudnya dia tak boleh mengambil keputusan sewenang-wenang untuk bertindak sebelum dia mengkaji ataupun melihat, menilai sesuatu perkara itu sebagai perkara yang betul, sahih dan sebagainya. So kesahihan maklumat, kesahihan sesuatu perkara itu sangat penting sebagai pemimpin rukun tangga, kerana dia akan mencerminkan kematangan dalam memimpin organisasi yang berteraskan perpaduan. Kalau kita orang kata apa mengabaikan elemen kematangan dalam kepimpinan rukun tangga, takut besok kita disamakan dengan barangkali dengan pemimpin-pemimpin lain yang dianggap tidak matang, mudah menggelabah, mudah panik, buat program yang tak sesuai dengan kehendak masyarakat. Bila datang cabaran kita lari. Perkara-perkara yang semacam ini tak perlu wujud dan tak patut wujud dalam kepimpinan dalam rukun tangga. Dan saya melihat kalau orang kata cabaran dari segi kewangan, pada saya rukun tangga tidak perlu menjadikan kewangan sebagai salah satu kekangan ataupun halangan dalam nak menggerakkan program. Sebab saya sebut tadi, rukun tangga dibantu, dibiayai oleh jabatan. Dan kalau sekiranya kewangan itu sangat diperlukan, saya ingat ada banyak saluran untuk dibincangkan bagaimana kewangan boleh diatasi. Tapi yang sangat penting daripada isu yang disebut tadi ialah kepimpinan dalam diri pemimpin itu sendiri yang patut diatasi. Yang itu banyak membatasi lah, dia banyak menghalang individu yang bergelar pemimpin untuk bergerak ke hadapan. Kalau tidak, besok jadilah pemimpin kita macam kepala gua-gua lah. Dia menyeruk dalam dia punya orang kata apa, dalam dia punya shell itu sendiri dan dia tak keluar. Bila timbul masalah dia lagi, dia menyeruk. Bila dah tak ada masalah baru dia keluar. Pada ketika itu dia tidak diperlukan. Mana bila masalah selesai, diselesaikan oleh pihak lain, masa itu you are unwanted. Dia sebagai pemimpin yang tak diperlukan. So itu antara cabaran yang sekaligus menjadi tip lah barangkali untuk pemimpin rukun tangga. Selain daripada itu, ciri-ciri yang lain lah. Sabar, tabah, kena berani, bercakap betul. Kan prinsip-prinsip beramanah dan sebagainya perlu dijadikan sebagai teras pada masa yang sama. Boleh bergaul dalam komuniti. Kadang-kadang tuan tengok mudah. Kita tengok benda yang mudah, kita susahkan. Pemimpin tak boleh begitu. Dalam rukun tangga especially, terutama dalam rukun tangga, benda mudah kena mudahkan. Kalau benda susah pun kena cari jalan untuk mempermudahkan. Bukan kita nak melangkaui prosedur, tidak. Tapi kita jangan memberatkan sesuatu perkara. Sebab masyarakat tak nak buang masa. Dia tak nak benda tu disusahkan. Macam contohnya nak dapatkan tanda tangan pemimpin. Dengan sign lah. Ini masa itulah pen tak ada, masa itulah cop tak ada. So datang rumah. Orang rumah lah sorok pula. Cop tu kan. Cari cop tak jumpa. Jadi yang itu menyusahkan. Jadi akhirnya pelanggan, komuniti lagi. Susah lah diorang ni kan. Jadi itu yang menjadi halangan lah. Banyak tips kalau nak dikirakan. Mungkin kita ada satu sesi khas lah untuk bincang tentang tips. Tips pelaksanaan. Hari-hari kena bagi. Hari ni ada 5 tips. Besok bagi 5 lagi kan. Itu kita panggil apa sesi yang untuk sesi khas lah. Sesi khas lah. Tapi untuk sepintas lalu inilah sikit-sikit kita cerita dulu kan. Okay, Datuk, kira-kira saya tadi Datuk berkhidmat dalam Jabatan Perpaduan ni selama lebih kurang 34 tahun. Betul. Atau lebih. Mesti ada kenangan-kenangan yang tak boleh dilupakan. Terutama Datuk bermula dengan kata orang pegawai di peringkat daerah, kemudian sehingga ke peringkat kebangsaan. Jadi penonton kita pun nak tahu di sebalik kisah-kisah yang pelbagai yang Datuk lalui, mungkin berkhidmat di Sabah Sarawak mungkin, perbezaan daripada masa dahulu kepada masa milenium, masa zaman IT dan sebagainya. Apakah kenangan paling manis Datuk dalam memimpin kata orang tu ataupun bersama dengan rukun tetangga ni? Sebenarnya pada saya lah, setiap detik dalam masa kita menjalankan tugas tu, detik-detik itu kita lalui dengan penuh kemanisan.
Pengalaman tak ada lah orang kata yang secara spesifik lah. Sebab saya banyak sangat kan benda tu berlaku kan. Cuma kadang-kadang dia jadi manis lah. Yang pahit pun jadi manis. Contohnya macam saya, pernah juga orang rukun tangga datang pejabat marah saya kan. Jadi saya pun tercengang kan. Saya pun, dia ni datang marah-marah aku lah. Dia tak tahu ke saya ni pegawai contohnya kan. Dalam hati lah. Tapi bila saya biarkan dia bercakap, dia marah-marah, dia membuat satu sesi luahan kan. Okey. Jadi bila dah habis lah, saya cakap, okey dah habis tuan. Dia kata, dah habis, duduklah. Bila dia duduk, dia pula tak boleh tahan. Dia kata, saya marah tuan. Tuan steady je, kata. Saya kira, saya tahulah tuan nak marah, saya biarlah. Apa saya boleh buat, itu pilihan tuan kan. Lepas tu, akhirnya dia minta maaf, dia kata. Pada saya, yalah, pada ketika itu mungkin pahit pengalaman tu. Tapi hari ni saya kenang benda sebagai satu kenangan yang manis lah. Mana saya dapat mententeramkan kan. Satu orang yang dah, orang kata apa, tak boleh tahan marah dia, agresif kan datang, tapi kita dapat kontrol keadaan tu. Itu pun satu kenangan yang manis. Satu lagi kenangan kalau nak disebut, contohnya lah. Kita ada ego sendiri kan. Ya. Kita ada ego sendiri kan. Sebagai manusia biasa, kita ada ego kita sendiri. Satu ketika saya diarahkan untuk pergi mesyuarat dalam tokong. Dalam sebuah tokong, mesyuarat rukun tangga. Nak menubuhkan rukun tangga. Saya pun pelik. Aku ni, saya tanya diri saya, aku ni pegawai kerajaan. Tiba-tiba kena pergi mesyuarat kat tokong. Mana ada kerja pergi mesyuarat kat tokong? Contohlah kan. Jadi kita challenge balik ego kita. Sebenarnya itu, ini ada cabaran kerja kan, saya kena pergi. So saya pergi mesyuarat tu, masuk dalam tokong. Tapi bukan dalam tokong tempat dia orang sembahyang tu. Rupanya dalam tokong tu ada satu bilik yang mana saya dapat bermesyuarat lah dengan pemimpin-pemimpin kaum Tionghoa pada ketika itu untuk bincang isu mengenai dengan perpaduan dan rukun tangga. Bila saya balik, saya termenung. Kenangan saya, ini pengalaman ni pada saya sangat teruk. Ya. Tapi bila saya lalui benda tu, lama-lama dia jadi satu kenangan yang manis. Yang orang lain tak rasa, kita rasa. Jadi benda-benda tu sebenarnya dia memberi satu lonjakan perubahan pada diri kita lah. Kita menjadi lebih dewasa dalam konteks kerja kan, lebih matang dan lebih bersedia lah untuk berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan saya seronok dalam perpaduan ni, waktu saya bekerja tuan, saya mendapat bos, ketua-ketua saya pada ketika itu semuanya bukan Melayu. Bos immediate saya yang pertama seorang berketurunan Cina. Bos saya yang kedua pula, setelah saya bertukar ke tempat yang baru, saya dapat seorang bos daripada kaum India contohnya. Selepas itu baru saya didedahkan dengan bos-bos yang lain lah. Dan pada saya belajar bekerja dalam sektor awam, mendapat penilaian daripada orang bukan Melayu contohnya. Satu yang luar biasa menjadi pengalaman pada saya. Mana saya dididik dalam sektor awam, bekerja dalam jabatan perpaduan dengan bos-bos yang memberi bimbingan pada saya, membina jati diri saya dalam jabatan. Yang mana dia orang ni bukan dalam konteks tak ada isu kaum pun. Yep. Tapi bila saya dah lama, rupa-rupanya aku dibimbing oleh seorang pegawai yang pertama tu kaum Tionghoa, orang Cina. Dia ajar aku bagus-bagus. Dia ajar saya benda-benda bagus untuk kerja. Lepas tu dapat bos India pula. Bagus juga. Jadi pada saya, sebab itu saya kata perpaduan dalam negara ni dia berlaku secara bersahaja. Sebab itu saya ingat hashtag yang dibuat oleh kementerian sekarang ni sangat bagus kan. Perpaduan itu satu kebiasaan. Bukan satu yang luar biasa. Benda tu dah kita lalui hari-hari, cuma kita tak perasan. Ya. Tapi di akhirnya besok kita akan rasa kemanisan. Sebab itu pengalaman saya 34 tahun dalam jabatan. Macam kata tuan tadi, sebenarnya setiap detik itu sebenarnya dia mempunyai kemanisan yang tersendiri lah. Pada saya, pengalaman saya dalam bekerja dalam jabatan, semuanya manis-manis belaka lah. Sebab yang pahit-pahit, yang masam-masam tu pun rasa saya dah berubah, semua jadi manis. Dah jadi manis. Sebab bila saya menong waktu dah bersara ni, bila saya menong, saya fikir balik, semua tu jadi penawar lah. Ya. Dalam kita, orang kata apa, dalam kehidupan, dan kita enjoy. Walaupun satu macam saya sebut tadi, kita kena marah, bos marah, pada saya benda tu, okey. Mungkin pada masa itulah, kalau dapat kita buat kawalan pada diri kita, then okey lah. So pada saya itulah kisah saya. Datuk, mungkin ada di kalangan penonton kita yang tertarik dengan pengalaman Datuk tadi, berhadapan dengan individu yang kata orang tu marah, kan, ada ego dan sebagainya. Dan sebagai pemimpin di komuniti tu, di rukun tetangga dalam komuniti, pasti berhadapan dengan individu yang sama juga. Mungkin orang yang berbeza tapi masalah yang sama ni. Jadi kadang-kadang masalah-masalah macam ni tu, kata orang sebagai pemimpin komuniti, rukun tetangga di komuniti tu, kena marah depan halayak ramai ataupun buat satu program kurang dapat sambutan peringkat awal mungkin, kata, akan menyebabkan semangat tu luntur. Kan, kata orang tu nak mengukuhkan lagi kepimpinan dalam komuniti tu turun naik semangat tu. Betul. So macam mana
atas pengalaman Datuk, kita nak tanamkan semangat kepimpinan ni ataupun memperkasa perpaduan dalam rukun tetangga di komuniti tu. Betul. Tidak dinafikan apa yang saya sebut tu, memang itulah yang berlaku dalam realiti kita. Dan ia menjadi cabaran kepada kita lah sebagai pemimpin dekat berbagai peringkat. Pegawai pun begitu. Dekat rukun tangga apatah lagi. Cuma bezanya rukun tangga ni dia platform dia sukarela. Pegawai ni dia menjalankan tugas tanggungjawab dan dibayar gaji. Itu beza dia. Saya melihat kalau dalam konteks tadi kan, kita buat program contohnya satu ketika dulu dalam normal lama kan. Kita melihat figure tu sangat penting. Orang ramai sebagai satu ukuran kejayaan. Oleh crowd besar, wah ini berjaya. Bila kita tengok crowd kecil, tak ramai orang datang, kita rasa kecewa. Saya selalu bila itu isu yang diketengahkan kepada saya beritahu pada saya dua-dua berjaya. Kepada pemimpin yang menggerakkan program lah. Yang mengumpulkan orang 50 orang, contohnya kan, pun berjaya. Yang mengumpulkan 500 orang pun pada saya, dia berjaya. Yang tak berjaya tu siapa? Yang tak berjaya tu dia tak mengumpulkan sesiapa pun. Tidak memulakan sesuatu. Dia tak buat sesuatu pun. Dia tak ada satu orang pun yang dia bercakap tentang perpaduan. Dia tak ada satu orang pun yang dia dapat seru tentang kejiranan. Pada saya itu fail. Sebab itu saya kata, saya tidak meletakkan kegagalan lah berdangka. Panggil mesyuarat rukun tangga contoh. Ahli jawatan kuasa barangkali 20 orang. Betul. Bila panggil mesyuarat ahli jawatan kuasa, yang datang barangkali 10. Jadi kita pun nak hilang semangat untuk meneruskan mesyuarat. Sebenarnya tak. You teruskan mesyuarat. Sebab meraihkan 10 orang yang hadir lebih utama daripada memikirkan 10 orang yang tak datang. Itulah semangat kita. Yes. Sepatutnya kita melihat pada sudut yang positif. Waimah yang datang 5 orang. Raihkan yang 5 tu. Lupakan yang 15. Kan? 5 yang datang tu ada kuat. Sebab bila kita raihkan yang 5 dengan memberi pengiktirafan, dengan memberi bimbingan yang betul, barangkali di mesyuarat yang akan datang 5 akan bawa, setiap orang bawa 2. Bila 5 orang setiap kali dia siap mesyuarat yang akan datang, dia akan bawa 2 orang. Mana mesyuarat yang akan datang kita tak ada lebih daripada 10 orang. Kan? Jadi maknanya dah kita dah berjaya. Berbeza kalau kita ambil pendekatan negatif. Alamak, malam ni kita rugilah 5 orang, tak boleh buat mesyuarat lah. 5 orang tu balik dengan kekecewaan. Next time kita bagi 5 pun tak datang. Sebab dia dah kecewa di peringkat awal. Kita dah kecewakan pada peringkat yang awal. Itu beza dia. Dalam perpaduan, pada saya, kita tak boleh nak ambil ukuran besar kecil saiz satu program ataupun sambutan pada masyarakat itu sebagai ukuran. Pada saya kita kena keep, orang kata apa, moving lah, move forward. Tanpa mengira apa cabaran, apa orang kata apa, kata orang kan. Kita kena letak tepi. So pemimpin dalam perpaduan ni kena lebih lasak daripada pemimpin biasa kan. Sebab saya fikir kalau NGO yang tertentu, kita tubuhkan NGO kan, barangkali kita mempunyai satu perasaan yang sama tu. Kita ada something shared value lah yang kita boleh share sama-sama. Katakanlah orang muda belia. Dia wujudkan persatuan belia, semua belia. So dia punya taste selera barangkali sama. Tapi rukun tangga ni dia tak sama kan. Dalam satu komuniti tu dia tak sama. Ada orang kerja sektor awam, ada swasta, ada kerja sendiri, ada yang tak bekerja, ada yang suri rumah, ada belia, ada dewasa, ada kanak-kanak. Jadi dia punya peringkat, kalau nak dibandingkan kerencaman pengurusan organisasi rukun tangga dengan pengurusan pertubuhan lain, barangkali dia lebih rencam. Dia lebih kompleks. Tetapi di situlah kita nak suntik kekuatan dalam diri pemimpin dalam rukun tangga untuk kena lebih kuat daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Sebab yang datang besok isu mungkin isu agama, isu nak menguruskan ibadat yang tak sama kan, meraihkan orang kata apa, perayaan-perayaan tertentu. Lepas tu dia punya pantang larang pula berbeza-beza. Jadi kalau pemimpin dalam rukun tangga ni, dia punya sensitivity tu kepada elemen-elemen yang tadi, kepekaan dia kepada isu-isu yang sensitif dia lebih berbanding dengan pemimpin-pemimpin. Sepatutnya lebih. Jadi baru dia boleh menguruskan perpaduan komuniti dengan lebih berkesan. Okay, Datuk, dalam masa yang kita ada ni, sedikit soalan, apakah Datuk melihat penglibatan generasi muda pada masa kini dengan rukun tetangga? Adakah generasi muda kata orang tu tertarik ataupun boleh bersama, ataupun mereka kurang berminat dalam komuniti itu? Ini menjadi cabaran di setiap peringkat. Di setiap peringkat. Dan kalau kita lihat di banyak peringkat yang kita tahu, biasanya golongan muda ni menjadi salah satu golongan yang sentiasa diberikan perhatian. Dan banyak juga persoalan-persoalan diajukan kepada golongan muda ni. Jadi orang muda kena jawab. Tak sepatutnya saya yang dah tua ni jawab kan. Tapi pasal soalan tu tanya pada saya jawab jugalah. Dalam menguruskan rukun tangga ni, dia macam tadi juga, dia banyak bergantung kepada produk yang dibuat oleh rukun tangga tu. Produk tu maksudnya program lah. Kalau program-program yang dibuat tu sesuai dengan kehendak orang muda,
orang muda akan datang. Okey. Kan? Kalau program yang dibuat oleh rukun tangga tu tak sesuai dengan kehendak orang muda, dia akan lari lah. Sebagai contoh kan, macam kawasan perumahan saya contohnya, kebetulan kawasan perumahan saya tu lahir satu kumpulan orang muda yang sangat sayang dengan taman. Dia sayang duduk taman tu. Jadi Dia bangga dengan taman. Dan bila kita jumpa, saya tengok dalam rukun tangga, kita panggil seorang dua, dia kata kita sayang taman kita, nak pastikan taman kita bagus. Selamat. Jadi dia wujudkan kawan-kawan, dia kelompok orang muda. Saya ingat mungkin boleh cek dengan Jabatan Perpaduan sekarang sama dia aktif. Saya aktif lagi. Cuma dalam waktu PKP ni dia tak ada buat rondaan. Maksud saya tadi, dia suka meronda. Jadi kita ada satu tim ronda sukarela di bawah rukun tangga di taman saya yang sangat aktif. Dan rondaan dia berjalan secara berkala, ada berjadual. Dia berjalan lah. Dan ada juga rondaan yang dibuat tidak terancam, maknanya tidak terkawal. Maksudnya dia secara random, dia bergerak pun secara individu, tetapi dia beritahulah apa yang hasil rondaan. Maknanya siang malam dia meronda lah. Jadi saya melihat dalam konteks ini kesan positif dia memang penurunan kadar jenayah pecah rumah memang dah almost sangat terkawal. Kita cek dengan polis kawasan, memang dia kata rondaan taman ni sangat bagus, jadi dapat mengawal sikit sebanyak kes-kes pecah rumah. Jadi sangat positif. Dan bila sebut rukun tangga dengan orang muda tadi di taman saya sangat bagus. Okey, dalam kita melihat yang secara yang lebih menyeluruh, saya melihat memang menjadi cabaran. Sebab ada juga kawasan rukun tangga yang dipegang oleh golongan yang dipanggil otai yang masih berbisa ni. Sebenarnya otai yang dah tak berbisa. Tapi dia tidak memberi ruang kepada orang muda untuk masuk. Yang ini menjadi masalah barangkali lah untuk orang kata apa, menarik pelibatan orang muda. Itu satu. Yang kedua pula, kalau dapat kita lihatkan bahawa barangkali satu ketika dulu kita sangat menitik beratkan cawangan yang diwujudkan, maknanya sayap di bawah rukun tangga tu yang dipanggil jiran muda. So barangkali lah mungkin dengan kementerian baru di bawah kepimpinan YB Menteri yang baru, dengan ketua pengarah yang ada, barangkali boleh memikirkan untuk mungkin rebranding ke, ataupun untuk mengaktifkan balik cawangan yang kita panggil jiran muda, yang memang diwujudkan bagi setiap kawasan perumahan itu. Jadi kalau benda itu dapat dilihat, dan mungkin certain portion lah peruntukan yang tertentu diberikan kepada cawangan tersebut, barangkali kita boleh mengangkat balik pelibatan orang muda bagi setiap kawasan-kawasan komuniti, kawasan-kawasan perumahan yang ada rukun tetangga di bawahnya. Maknanya sekaligus dia memberi insentif kan pada orang muda untuk bergerak pergi kawasan itu. Dan cabaran dia ada juga tuan. Disebabkan kita punya fokus tu orang muda. Dia punya mobility orang muda ni sangat tinggi. Maksudnya orang muda ni dia sampai satu peringkat, dia habis kolej, dia keluar. Dia bekerja dan sebagainya. Jadi kita, itu menjadi cabaran kepada kita bila nak menggerakkan golongan muda ni. Apabila sampai satu peringkat, bila pemimpin-pemimpin jiran muda itu nanti dia berhijrah, dia ada profession, dia berumah tangga, jadi kumpulan-kumpulan pelapis itu tak dapat kita nak sediakan. Perubahan itu terlalu cepat. Yes. Dan memang kita lihat kita punya kawasan-kawasan perumahan, sebab rukun tangga ni wujud di kawasan perumahan. Jadi bila habis generasi muda ni, nak tunggu generasi yang muda ni tak ada. Dia akan habis dekat situ lah. Mungkin sementara dia bersifat macam temporary lah. Sebab yang muda besar akan sampai dia dewasa, dia akan buat pindah tempat lain. Jadi yang tinggal kat situ cucu. Tunggu orang muda mungkin tak ada kan. Jadi kawasan-kawasan tu, mana perubahan di peringkat komuniti tu mungkin boleh dilihat balik lah. Jiran muda tu, dari segi bagaimana kita boleh aktifkan penglibatan orang muda dalam rukun tetangga. Tapi benda ni memang sentiasa orang kata apa, berganti lah, silih berganti kan. Bila generasi ni pindah, mungkin ada orang muda lain pula yang masuk situ kan. Itu menjadi cabaran. Bercakap dengan individu yang berpengetahuan dan berpengalaman luas dalam rukun tetangga ni, kita tak rasa masa tu berjalan, Datuk. Dan kata penonton kita, masa mencemburui kita juga ni. Jadi Datuk, di kesempatan yang ada ni, mungkin Datuk ada pesanan atau kata-kata nasihat kepada warga rukun tetangga yang menonton pada pagi ini, yang nak mendengar daripada Datuk atas pengalaman dan juga pandangan untuk melihat ke hadapan mungkin. Terima kasih. Cuma dalam masa yang singkat ni saya ucapkan terima kasih dan tahniahlah kepada semua barisan pemimpin rukun tangga, kepegawaian di peringkat jabatan, di peringkat kementerian yang meneraju iaitu YB Menteri. Kerana saya melihat bahawa kecenderungan mereka ni sangat tinggi untuk mengangkat martabat perpaduan itu kepada satu tahap yang sangat mantap. Jadi itu satu yang saya melihat, satu signal lah, satu petanda yang sangat baik. Cuma di peringkat bawah ni kena sambut lah. Bila kita ada YB Menteri yang bagus, kita ada kepimpinan kementerian yang bagus, kepegawaian yang mantap, kita dekat bawah ni kena lebih proaktif, lebih laju lagi, sentiasa berhubung, tanya apa lagi peluang, what next yang kita nak buat.
Kalau begitu keadaannya sehingga masyarakat kita akan laju. Ya. Kalau suasana COVID ke tak COVID ke PKP tak PKP, perpaduan tetap arusnya deras. Ya. Dan dia punya gerakan tu memang mantap. Itu saya melihat sebagai satu perkara yang sangat baik lah, signal yang sangat baik. Dan dalam rukun tangga ni tuan, kalau kita lihat kekuatan yang berlaku di sebalik, yang ada di sebalik itu ialah pemimpin rukun tangga ni tak dibayar. Ya. Walaupun saya ada mengusik awal tadi tentang allowance. Sebenarnya rukun tangga ni bergerak atas prinsip 100% sukarela. Tapi kalau kita lihat daripada jumlah rukun tangga yang begitu banyak di seluruh negara, mungkin sekarang dah menjangkau 9,000 barangkali seluruh negara jumlah rukun tangga itu. Saya ingat 80% lah, 80% daripada kepimpinan itu memang berada pada satu tahap yang aktif. Yang sangat aktif. Jadi maknanya mereka ni mempunyai jiwa yang kental, murni, yang bergerak atas prinsip sukarela, yang tak mengharapkan apa-apa, melainkan mungkin kalau dalam konteks agama tu dia mengharapkan keredaan Tuhan. Ya. Jadi maknanya gerak kerja ni satu gerak kerja yang saya melihat sangat murni, menyuruh orang untuk bersatu padu. Kan ini merapatkan silaturahim. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, baik di Sabah, Sarawak, Labuan, mana-mana pelosok tanah air, di gunung ke di lembah, di bandar, di luar bandar, kalau dapat kita rapatkan, saya melihat bahawa ini satu seruan yang seiringlah dengan tuntutan dan ajaran agama. Jadi maknanya masyarakat kita berpegang pada prinsip rukun negara. Mana kepercayaan kepada Tuhan. Dia percaya ada Tuhan. Jadi bila dia percaya ada Tuhan, dia buat gerak kerja yang memang dituntut oleh agama. Saya rasa ini seiring. Sebab itu saya ingat rukun tangga ataupun apa saja badan-badan yang bergerak atas prinsip sukarela ni, kalau dia faham, saya ingat mereka akan lebih laju. Kadang-kadang kalau kita lihat ada pemimpin rukun tangga yang punya gerak kerja tu lebih pantas daripada pegawai. Berbeza, pegawai dia bayar gaji. Ya. Rukun tangga sukarela, tapi rukun tangga ni hari-hari buat kerja. Kerana jiwa. Tak agak apa-apa kan. Tak agak apa-apa pun, melainkan macam tadi saya sebut, barangkali dia mengharapkan keredaan daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau begitu semangat yang ada, saya ingat Malaysia akan terus maju, dan saya ingat hubungan mesra masyarakat kita, walau di mana saja kita berada, maknanya dalam hati tetap kita berpegang pada prinsip perpaduan dan menjaga hati masing-masing. Ya. InsyaAllah. Ya, Datuk, mewakili sebagai moderator pada pagi pagi ini, ucap terima kasih kepada Datuk. Sama-sama. Walaupun dah bersara, tetapi nampaknya masih bersemangat dan dalam hati itu masih sayang dan cinta yang sangat mendalam kepada rukun tetangga, dapat kita lihat pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang setia bersama dengan kita, mendengar perkongsian pandangan, perkongsian pengalaman yang diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk selama sejam kita bersama pada pagi ini, Datuk. Dan kita harapkan dengan kata-kata daripada Datuk tadi, perkongsian sedikit sebanyak dapat membantu kepimpinan rukun tetangga yang ada menonton kita pada pagi ini untuk merencana atau lebih bersemangat menghadapi cabaran kepimpinan di kawasan atau di komuniti masing-masing. Jadi di kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan, Brigade Negaraku dan Persatuan Belia Warisan Perdana atas penganjuran bengkel kepimpinan rukun tetangga pada kali ini. Akhir kata, saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Taufik, moderator pada slot pada pagi ini, memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang pengendalian ini terdapat kekurangan ataupun kesilapan yang berlaku. Ibarat kata, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Letak saja di permatang, boleh dibuat pencungkil duri. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan dalam hati. Letak saja di belakang, jangan jadi umpat dan keji. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.